Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik tuan-tuan, sidang penonton, pada pagi ini saya telah menjemput seorang usahawan yang dianggap berjaya lah, dan beliau dah telah pun berkecimpung dalam dunia perniagaan dah berapa lama dan sekarang telah berjaya, dan itu yang saya dapat gambaran yang lebih kurang saja. Jadi untuk mengetahui ceritanya, orang yang berkenan akan menceritakan. Jadi pada pagi ini dalam program podcast saya iaitu Inspirasi MZ Stream, saya telah menjemput saudara Tuan Haji Syuib bin Muhammad Isa, seorang usahawan yang berjaya, dan beliau ini adalah juga pemilik kepada syarikat Rojam Sini Melihat, dan beliau telah berjaya lah, sebab nama dia ni saya tengok dalam telah pun tersebar ke seluruh negara, dan saya ingat kepada Malaysia Timur di Sabah dan Sarawak. Jadi perniagaan beliau ni saya tengok dalam ni. Jadi saya nak menceritakan hal ini, saya pun tidak mengetahui. Jadi saya minta beliau menerangkan perjuangan beliau untuk mencapai kejayaan dalam bidang perniagaan, dan juga sudah tentu dalam perjuangan beliau itu untuk mencapai kemajuan ataupun berjaya dalam perniagaan itu menempuhi berbagai liku-liku hidup, termasuklah jatuh bangun dan sebagainya. Jadi saya harap Tuan Haji Syuib akan menceritakan dengan terperinci lah bagi beliau. Daripada beliau bermula, dan daripada mana latar belakang beliau, dan seterusnya lah sehingga kejayaan yang beliau lalui dalam perniagaan beliau, dan saya pun tak tahu macam mana yang beliau. Jadi saya minta Tuan Haji Syuib terangkan lah dengan terperinci. Silakan Tuan Haji Syuib. Terima kasih Tuan Jiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, saya agak kaku sikit lah sebenarnya nak cakap ini apa semua sekali, pasal kita ni jarang cakap semua ni, sebenarnya dah umur ni dia kurang cakap sikit lah. Jadi oleh kerana atas permintaan Tuan Jiman, ni rakan lama saya ni daripada sekolah lagi, kemudian jadi orang kata kita sama-sama ni dah beberapa puluh tahun lah. Saya rasa 50 tahun kata orang duduk sekali. Jadi saya ingin oleh kerana hasrat beliau untuk nak saya ceritakan pengalaman ni, mungkin dapat membantu sikit sebanyak tuan-tuan dan puan-puan, mungkin anak-anak kita. Daripada pengalaman yang ada kat saya tu, boleh kita guna sikit-sikit untuk tujuan nak meneruskan perjuangan hidup lah. Jadi saya sebenarnya bermula dengan bekerja dengan kerajaan sebenarnya. Kita bekerja dengan kerajaan, mula ni start daripada kerani saja. Daripada kerani, dari situ 4-5 tahun dapat naik pangkat lagi. Kemudian 2-3 dapat 2 kali dah dapat naik pangkat. Kemudian oleh kerana minat saya dalam bidang perniagaan ni begitu besar, iaitu dia bermula daripada saya masa sekolah lagi. Masa di sekolah tu, pagi-pagi saya pergi hantar kuih dulu kat asrama di sekolah Asma di Al-Rosang ni. Kemudian balik pun macam tu juga. Hidup tolong student-student di asrama tu untuk beli barang-barang ni semua sekali. Jadi minat niaga ni daripada kecil lagi. Jadi oleh kerana saya bekerja masa tu, niaga orang tertentu lah, tak ni lagi bekerja. Dia bekerja sambil niaga kecil-kecil. Kemudian bila dah sampai satu ketika, saya nampak peluang untuk buat satu perniagaan. Jadi saya cuba buat macam-macam lah perniagaan ni. Kalau saya boleh kata, selama hidup ni saya ingat berbelah jenis perniagaan saya dah buat. Daripada perniagaan yang kecil hingga yang besar. Kalau boleh saya kata, saya biasa buat apa. Dulu masa ada orang kampung-kampung dia buat kilang padi. Kilang padi ni dulu kita buat ambil sistem upah kisar. Padi tuan-tuan yang padi di petani ni dia hantar mai kita kisar, kemudian kita ambil upah. Kan okey, kita tak jual beras macam-macam sekarang ni.
Lepas tu daripada situ saya tengok okey dia berjalan lah, tapi dia tak boleh nak jadi besar lah. Saya terlibat dalam perniagaan sekolah memandu. Sekolah memandu Sekolah memandu sekarang ni kita tengok dia buat macam besar ni apa semua sekali. Dulu kecil-kecil. Kita ada 4-5 biji kereta saja sekolah memandu. Saya di antara orang-orang yang Bumi Putra yang awal lah yang buat. Iaitu pada tahun saya ingat 70-an tahun 70-an. Kemudian daripada situ kita boleh berjalan lah, nampak lah boleh ni semua sekali. Masa tu saya bekerja lagi dengan kerajaan. Bekerja dengan masa tu di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah sebagai pegawai kewangan kontijen masa tu. Kemudian tapi saya tak terlibat lah secara penuh masa sebab kita pegawai kerajaan tak boleh nak masuk dalam menjaga sebenarnya. Tapi ODP saya duk bantu lah adik-adik duk buat semua sekali. Kemudian tapi kita lah peneraju kan sebenarnya kalau boleh saya kata, walaupun kita tak terlibat waktu bekerja, tapi kita di belakang tu, belakang tabir kata orang. Kemudian perniagaan ni oleh berjalan elok juga. Selepas beberapa tahun, 5-6 tahun, saya kena tukar kerja, dapat naik pangkat, tukar kerja, bertukar ke Kuala Lumpur pula, daripada Kedah ni tukar ke Kuala Lumpur. Dari situ nampak mula masalah lah. Kemudian 3 tahun di Kuala Lumpur, saya dah fikir lain, kalau saya tunggu dalam bekerja ni, perniagaan tu mungkin tak jadilah. Jadi apa yang saya buat, saya ambil keputusan. Lepas tu pada umur 35 tahun lah, di masa tu saya ditempatkan di Angkasa Puri Kuala Lumpur, di Jabatan Penerangan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kemudian saya buat keputusan untuk berhenti kerja. Umur masa tu 35. Jadi saya hilang habis lah, penjen-penjen semua hilang. Jadi balik tumpu balik bisnes yang ada di Kedah ni lah. Kemudian nampak perniagaan tu taklah macam mana sangat. Kemudian saya ada minta permit untuk buat bus express. Kemudian dapatlah permit tu atas bantuan masa tu Timbalan Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir lah. Jadi dia bantu dapat sokongan sikit, dapat permit tu, jadi kita buat. Perniagaan tu cuma tahan selama 3 tahun saja. Sebab perniagaan bus express ni masa tu agak banyak lah, ramai syarikat yang terlibat. Jadi saya antara yang kemudian lah terlibat. Tapi perniagaan tu nampak tak boleh menguntungkan sebab tiket bas dikontrol oleh kerajaan. Kemudian bas tu bila berjalan dia akan rosak. Rosakan ni dikontrol oleh tokek-tokek workshop ni semua sekali. Pendapatan kita terhad. Jadi perbelanjaan banyak. Tengok semua tak boleh buat. Sebab saya dari segi keuntungan saya cukup jaga. Lepas tu bila saya tengok tak boleh ni, saya cuba cari satu perniagaan lain. Selepas 3 tahun saya buat bas ni, bas tutup sebab perniagaan tu tak boleh nak tahan, nak kata orang. Lepas tu saya tutup, saya buat perniagaan lain. Perniagaan pencetakan. Pencetakan boleh tahan lama sebenarnya. Dia boleh tahan sehingga saya ingat dalam 30 tahun, saya rasa 30 tahun ada. 30 tahun lebih. Kemudian saya tengok perniagaan pencetakan ni dia keuntungannya agak tipis. Jadi keuntungannya agak kecil lah. Jadi oleh kerana perniagaan keuntungan yang terhad kata orang, jadi saya rasa tak berapa boleh menguntungkan. Cuma boleh tahan. Kalau kata orang, dia lebih kurang pendapatan dia macam kita makan gaji juga dengan orang, dia kata orang. Bukan perniagaan lah yang sebenarnya. Jadi makin sehari perniagaan pencetakan ni dia berubah sebab kita tahu pada dunia ni dunia berubah kata orang, banyak dengan sistem banyak benda-benda yang berubah. Jadi saya pula didatangi oleh seorang rakan di Langkawi masa tu. Dia minta saya tolong perniagaan dia. Perniagaan dia buat ubat. Oleh kerana dia buat ubat, label ubat, kotak ubat dia main buat kat saya. Jadi dia main cetak kat syarikat saya lah.
Kemudian dari situ dia nampak pengalaman saya banyak dari segi urusan pentadbiran ni. Kemudian dalam masa yang sama juga perusahaan ubat ni pada ketika tu pihak Kementerian Kesihatan buat keputusan untuk nak daftar semua ubat-ubat yang dikeluarkan, ubat tradisional yang dikeluarkan oleh pengusaha-pengusaha ni, dia kena daftar dengan Kementerian Kesihatan. Mulalah orang dah kelang kabut, kata orang nak cari, nak daftar. Daripada pengalaman dia orang tak ada tu, urusan pentadbiran ni dia agak sukar. Jadi rakan saya yang dilengkapi tu dia offer saya, dia kata, Syuib, mai kita buat ubat sekali, kita semua sekali. Saya pun tengok nampak tu nampak bagus juga. Jadi menghadapi nak tengok peluang tu, kata orang, saya pun berpindah ke Langkawi beberapa bulan. Dia bantu dia sana. Dengan usaha yang itu saya nampak dia berjaya, insya-Allah. Jadi kita tubuhlah satu syarikat yang bernama Rojam. Rojam ni adalah singkatan nama kepada Rokiah dan Jamilah. Rokiah ni isteri saya, Jamilah ni adalah isteri rakan saya yang ni. Jadi Rojam. Jadi kita mula buat, dan saya tengok selepas 1-2 tahun perniagaan ni memang cukup bagus di Langkawi sana. Dia cukup berjaya sehingga dapat membeli buah rumah besar macam-macam lah semua sekali. Memang cukup berjaya lah pada ketika tu. Itu tahun saya ingat 80-an lah. Akhir tahun 80-an. Kemudian dia terus berjalan, dan oleh kerana saya tengok perniagaan ubat tu memang satu benda yang bagus, dan saya pun buat keputusan untuk pulang ke Alostar ni untuk buat sendiri di Alostar. Dan sana di Langkawi ni kita jual untuk pasaran Langkawi saja. Harap pelancong-pelancong daripada Langkawi, pelancong-pelancong luar datang ke Langkawi. Pada masa tu memang orang suka pergi Langkawi sebab Langkawi kalau bebas cukai. Jadi saya buat keputusan untuk pulang ke Alostar. Jadi buat di sini, di perusahaan ubat ni buat di Alostar, buatlah di rumah, kata orang. Kemudian saya tengok daripada sehari ke sehari perniagaan ni duk meningkat. Kemudian hinggalah satu masa ada satu rakan beritahu, apa salah kalau kita buat perniagaan ni, kita buat dalam bentuk jualan langsung. Pada ketika tu ada sistem jualan langsung. Banyak orang buat, banyak company-company besar seperti Amway, Causeway, banyak ada company besar masa tu. Jadi masa tu tahun 90-an, awal 90-an. Kemudian saya pun terlibat masuk buat sistem jualan langsung. Kita dapat lesen jualan langsung daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Jadi dia dapat lesen tu semua sekali. Nampak perniagaan tu memang cukup menakjubkan lah. Saya ada ahli yang menjual ketika tu adalah 70,000 orang ahli ada menjual produk-produk kita. Kemudian kita ada stokis sehingga 300 orang stokis ada masa tu. Jualan dia alhamdulillah lah cukup menggalakkan. Kemudian daripada situ, daripada tahun 90-an tu hingga tahun 2000 lebih lah, kata orang perniagaan ni memang cukup menguntungkan. Kemuncak ni pada hasil jualan tu berapa agaknya? Saya kira kita biasa cecah 1.2 juta sebulan. Jualannya 1.2 juta sebulan. Jadi itu satu benda yang tak pernah kita jangka lah dia dapat macam tu. Itu tahun 90-an. Ya, tahun 90-an kalau 1 juta lebih, kita tengok sekarang berapa. Dia tu 10 kali ganda sekarang kalau kita tengok tu. Jadi bandinglah duit sekarang dah tu. Tapi duit tu kita kata dalam maknanya compare dia tu dia memang ni. Jadi itu saya tengok memang jadi betul. Cuma tuan-tuan kita kena ingat perniagaan ni dia berubah ikut masa. Sekarang ni kita tengok sistem jualan langsung ni orang dah tak guna lagi dah. Tak ada lagi dah orang guna. Jadi orang buat jualan online. Jadi saya agak di situ saya rasa dia syarikat Rojam ni sebenarnya dia nama sebenarnya kita, nama syarikat kita ialah Penawar Industri ya. Penawar Industri Sdn Bhd. Kemudian Rojam dia ada juga syarikat, tapi syarikat kecil dia lah. Rojam ni dia tak berapa aktif sangat. Cuma kita guna jenama Rojam. Jadi dimiliki oleh Penawar Industri Sdn Bhd. Kemudian kita tengok
perniagaan ni berubah bila jualan langsung, ambil daripada jualan langsung ke online. Dan saya agak cakap penawar ni agak ke belakang sikit lah. Tuan Jimat dia tak lambat kita nak berubah. Itu saya mengaku itu satu kelemahan yang tuan-tuan dan puan-puan nak kena ingat. Apa yang kita buat, kita kena ikut masa, perubahan masa. Jadi kalau dulu kita boleh jual berjuta sebulan, kita tinggal beratus ribu saja sebulan sekarang. Pasal apa? Patutnya kena lagi banyak lagi. Tapi dah tinggal beratus ribu. Sebab apa? Sebab kita tak ikut masa. Jadi masa tu masa berubah, kita tak ikut. Kita baru buat. Jadi kita duk tengok, tuan-tuan tengok apa ada kita duk buat online lah, kita duk buat live lah. Saya ingat macam waktu ni pun ada budak-budak saya duk buat live. Kita dah mula dah 2 bulan lebih untuk buat live untuk ni semua bawa 2 jam. Kemudian sambutan saya tengok okey bagus. Saya nak tanya lagi Tuan Haji. Item berapa item yang Tuan Haji apa nama menega masa tu ketika dia naik kemudian sedang menega tak lancar. Masa kemuncak tu kita ada lebih kurang 50 jenis pada 50 jenis ke 150 agaknya. 50 jenis jenis produk yang kita keluar. Tapi sekarang ni tuan-tuan dan jimat kita kena ingat, orang tak jual banyak produk lah sebenarnya. Kita jual satu produk aja. Kita tengok orang jual baju. Saya tengok ada satu orang muda tengok pengusaha dia buat dia baju. Orang muda aja. Dia jual baju saja. Dia boleh bagi hadiah kereta lah semua macam-macam kat orang. Jadi bila dia buka dia boleh jual. Sekali dia buka saya sehari berjuta dia boleh dapat. Jadi satu produk. Ni jadi bila satu produk kita fokus. Saya rasa itu yang kita kena ingat. Kita tak boleh buat banyak. Saya yang buat banyak dulu produk sebab ahli-ahli ramai. Ahli tu dia nak dia sebagai ahli syarikat kita, dia nak semua guna barang daripada head sampai ke head to tail kata orang, daripada rambut ni turun ke sampai kaki tu pakai barang dia. Dia rasa bangga macam tu. Tapi bukan sekarang. Itu masa berubah kita kata. Kita kena ingat lah tu. Masa tu Tuan Haji pun dah buat offer kereta ada kepada ni. Kita biasa juga masa tu masa tengah naik tu saya biasa bagi hadiah kereta 35 biji hadiah kereta. Pasal apa itu satu tahun tu kita pergi dengan jumlah dia banyak. Kita bagi hadiah 35 biji. Itu masa tu. Jadi masa sekarang ni dah tak boleh dah. Jadi nampak nak kena ubah. Kata ni apa yang saya fikirkan sekarang ni kita nak cari lah. Kita cuba duk cari dapatkan seorang orang-orang yang boleh buat lah untuk ni pasal sekali bantu ni. Itu yang saya nampak yang rasa boleh ni lah. Kemudian kalau saya tengok saya dah berumur dah 78 lebih dah. Kemudian kebolehan untuk nak ni dah tak sama dah. Tapi oleh kerana semangat meniaga tu memang banyak. Jadi kata orang dia bukan soal duit ni kita dah lah kata orang. Bila dah ada umur macam ni dah kita berniaga dah berjaya dulu adalah simpan duit sikit-sikit untuk yang banyak Tuan Haji simpan dulu situ tak ada Tuan Haji dulu beli sekar pun beli setiap bulan agaknya. Jadi memang kalau satu masa tu Tuan Haji Man, saya biasa beli satu bangunan 6 lot kedai satu bangunan 3 tingkat. 3 tingkat kali 6, 18 tingkat. 16 unit. Bangunan tingkat 18 tingkat, 6 unit. 6 unit kedai, jadi menunjukkan 18 tingkat. Kita beli cash masa tu. Kalau tuan-tuan bijak tengok sekali. Sebab apa itu ni, satu masa tengah naik. Apa yang saya nak pesan daripada situ? Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan, anak-anak atau semua sekali, kalau ada duit, masa ada duit, jangan sayang beli. Walaupun mahal, beli. Kita ada duit, tak mahal lagi dah. Orang yang kata mahal itu pasal dia tak ada duit. Saya nak kata bagi. Jadi bagi orang yang ada duit, kita tak tengok orang tak pakai Mercedes, orang tak pakai BMW, orang tak pakai Rolls Royce. Pasal dia ada duit. Kita pakai Proton Saga, kita pakai Wira, kita pakai Viva ni semua kereta ni kita kata. Pasal apa? Pasal kita biasa. Pasal kita tak ada duit, kita ada duit sikit kan? Tak ada duit. Mana kita ada duit sikit, dia ni ada duit banyak. Jadi bila duit banyak, beli. Satu lagi saya nak pesan, kalau ada masa tengah ada duit, kalau orang nak jual bukit, contoh orang nak jual bukit, satu bukit dia nak jual, siapa pun tak mau. Bukit kan nak dibawa apa kata? Beli kata kalau kita ada duit. Memang harga dia murah. Dan orang nak jual payah pula.
ataupun sungai, paya. Paya sungai ni pun memang murah, orang tak mau. Tuan-tuan beli. Pasal apa? Pasal kita ada duit. Jangan kira mahal murah. Bila ada duit, dia semua murah. Apa pengalaman saya? Saya beli semua. Boleh kata tiap-tiap bulan saya beli barang. Sampai berpuluh jenis, berpuluh kepikiran kata orang banyak dah. Memang banyak sungguh. Jadi pernah beli bukit kan? Ya, Dan ni pernah beli bukit. Bukit ni kan biasa saya lah. ya. Orang bukit tu kalau kita kata masa kita beli tu kita cuba nak beli bukan ada tujuan apa-apa sebenarnya. Saja saya ada duit beli. Baik. Masa tu beli tu yang mahal, murah je. Tak sampai 100,000 pun. Satu bukit lebih kurang tu ada 30 ekar. 30 ekar bukit ni baru harga tak sampai 100,000, katalah 100,000. Tapi selepas saya ingat 20 tahun lebih ni, baru ni sejual. Bukan ni kita memang banyak kali ganda dia bayar ni semua kali. Pasal apa? Jadi nilai bukit Nilai bukit tu dah cukup besar lah kata orang. Itu yang saya kata ni semua sekali. Begitu juga dengan bangunan lah. Kalau kita kata bangunan dulu kita beli satu katalah 300,000. Lah ni dia dah jadi orang kata 1 juta lebih. Jadi itu benda-benda yang ni semua sekali. Jadi bila ada duit, saya kata beli, jangan kira mahal. Mahal ni untuk orang yang tak ada duit saja. Bila orang ada duit, semua murah. Jadi itu daripada pengalaman yang dapat saya kata lah. Kemudian bila kita ada duit banyak ni, selalu ingat dia ada tiga benda yang kita ingat bila ada duit. Yang pertama sekali, masa kita berniaga lah ya, yang pertama sekali kita kena ada stok barang, kita kena ada duit cash. Duit cash ni kita bagi kepada tiga, bukan kita duit cash, bagi tiga, maaf saya. Bila kita ada berniaga tengah naik elok, kita bagi tiga. Yang pertama sekali, kita ada duit cash. Bagi katalah semua kita nilai, kita rasa ada kita, katalah 3 juta, contoh ada 3 juta. 1 juta bagi dah duit cash. Jangan duit cash 3 juta ni tak mau. Sebab apa? Ada sebab ni saya cerita. Cash bagi ada 1 juta. Lepas tu kita kena beli aset. Aset yang tetap. Macam kita bangunan, tanah ni apa semua sekali. Itu 1 juta. Yang ketiga, stock and barrel. Stock and barrel ni barang-barang yang kita berniaga. Bagi ada 1 juta. Jadi dia bahagi 3. Bila kita tak ada duit, berniaga dah tak ada duit, duit ni boleh bantu. Kalau kita ada duit semua 3 juta, duit 3 juta ni dia akan habis. Sat saja. Hari ni pakai Mercedes buruk, esok dia nak Mercedes baru. Pasal dia duit dah 3 juta. Jadi dia nak pakai BMW yang baru orang sekali. Model baru keluar ni, macam dia ada duit 3 juta. Tapi kalau dia duit 3 juta, dia nak kena bayar ni, dia takkan jadi itu. Jadi kata orang, bila perniagaan ni ada masalah, duit boleh bantu. Jadi kalau kadang-kadang bila ada perniagaan saja, orang nak nak barang, kita nak beli tak ada duit, dah tak boleh pula dah. Jadi duit ni dia takkan habis lagi satu bila kita ada fixed asset, harta tetap ni yang tak boleh pindah. Duit yang kata rumah ke, bangunan ke, kedai ke, tanah ke, yang tetap ni yang kata 1 juta tetap, harta tetap ni dia tak boleh nak guna lala juga. Dalam masa yang segar tak boleh dapat duit. Kita nak lupus tak boleh dengan masa cepat. Jadi benda tu ada selalu. Jadi dah berpuluh tahun saya masih ada barang-barang tu semua kali. Dan sebahagian benda tu dah kita jual. Pasal apa? Keperluan kata dalam perniagaan. Jadi itu dia. Jadi bila kita main keadaan susah macam mana pun, kita takkan susah. Sebab ada tiga benda ni yang saya pesan. Jadi untuk orang muda, ini cerita pengalamannya. Sebab pengalaman berpuluh tahun, lebih kurang 50 tahun pengalaman dalam perniagaan ni. Jadi saya rasa itu benda yang ni. Saya tak berjaya sangat kata orang dalam perniagaan. Pasal cuma kata orang boleh lah. Kalau untuk nak belanja boleh kata orang. Kemudian untuk orang Islam ni dia ingat dia nak pergi Mekah, dia nak buat haji, nak buat umrah. Jadi itu kita dah ni semua sekali. Kemudian masa tengah naik, saya banyak tweet. Walaupun peluang nak pergi kerana nak pergi haji, cerita satu masa peluang nak pergi haji. Nak pergi haji kita dah masa tengah, dah umur dah 50 lebih dah. Masa tu nak pergi haji, kita dah tengok 50 ni, aku ni nak pergi macam mana tak pergi haji lagi, dah umur 50 dah. Kemudian cari jalan macam mana, pergi tabung haji kita tak boleh ni saya ada jalan. Kita ada jalan sendiri lah. Jadi macam mana nak pergi selesai masalah tu semua jadi
pi buat haji dulu, sebab sebagai orang Islam ni haji itu kita ingat ni kita mampu, jadi pi buat. Jadi insya-Allah kata benda ini. Dan orang tak keluarga apa ni pekerja-pekerja pergi kita hantar untuk buat ni umrah apa semua sekali. Itu banyak yang mana boleh tolong. Ingat Tuan Haji telah pun membina sebuah masjid semasa Tuan Haji terjaya dulu, dan masjid itu pun saya tengok masih cukup bagus lah, dan sekarang ni masih dibesarkan lagi oleh anak-anak kuliah di masjid tu, dan masjid tu satu sumbangan yang besar lah bagi saya atas sumbangan Tuan Haji, dan ini menjadi jariah yang akan berpanjangan sehingga akhirat insya-Allah. Ada juga lah sikit-sikit sebenarnya pasal apa macam saya kata tadi lah, kita masa nak buat tu, untuk nak buat apa pun masa ada duit, dan jangan sayang bila ada duit. Pasal apa, kalau kita ingat, kita kena ingat lah Allah Ta'ala bagi kita, bukan semua yang dia bagi tu jimat kita tahu lah kan, bukan hak kita. Dia bagi itu, kita ni sebagai orang tengah aja untuk nak salur ke mana-mana, bukan untuk kita semua. Saya hidup tak ingatlah untuk diri saya sendiri. Saya rasa saya hidup dari dulu sampai sekarang macam ni saja. Pakai baju pun RM20 tak, kita tak ada. Kita tak ada nak ni pakai kereta pun kereta buruk yang biasa saja. Ada juga bersedih beli buruk, tak beli. Yang kata nak beli baru atau RM100,000, saya tak pernah ni. Saya tak ingat tu masa ni. Bagi saya kereta adalah untuk apa, nak bawa kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Kita ingat itu. Kemudian rumah untuk kita nak duduk. Kita ada rumah besar mana sekalipun, last kita duduk satu bilik kecil saja. Itu satu benda yang ni. Jadi bagi berbatutan saya rasa tak salah buat rumah terlalu besar, kereta terlalu mewah semuanya, benda tu semua jadi tak memberi apa-apa ni kata orang. Kita Haji pernah buat rumah besar juga kan? Ya. Adalah besar pun tak besar mana kata orang, biasa saja. Untuk cuba anak ramai kan, ada anak 6, buat 6 bilik, seorang satu bilik, ada betul kita kata. Jadi bila main kita tua, kita tak duduk dah. Rumah 2 tingkat pun tak duduk, dia duduk di bawah ni lah, duduk tempat bilik tetamu tu dia kata orang. Itu benda-benda yang biasa ni, yang kita selalu kena ingat lah. Jangan ingat bila kita duit banyak. Saya ada kawan-kawan yang bila duit banyak dulu, dia buat rumah berjuta. Satu masa perniagaan tu jatuh. Bila jatuh, rumah tu terpaksa tak kena jual. Sebab apa? Dia buat masa tu, dia hutang. Kita kalau nak buat benda, jangan hutang belum dia masa ada duit. Masa ada duit jangan hutang. Saya nak pesan ni satu. Ini bank punya ni. Bank punya dasar bank, dia nak menjaga dengan orang kaya. Bagi mak kena ingat, bank ni dia nak menjaga dengan orang kaya. Dia tak mau menjaga dengan orang miskin. Masa kita ada duit, masa saya tengah ada duit, pegawai bank daripada Kuala Lumpur, ibu dia buat mai jumpa kita. Mai Haji, mai lah ambil lah loan kat kita kata. Pasal apa? Ambil duit, pakai duit bank kata, jangan pakai duit ni. Buat duit kita ada berjuta dalam bank. Dia kata, duit you banyak ni simpan dalam bank. Pergi bank simpan. You pakai duit bank dia kata. ini bank, sebab apa kita ada duit. Masa satu hari bila kita tak ada duit, kita pergi jumpa bank. Bank kata, Haji susah lah ni, bank susah sikit lah. Dia kata, syarat bank susah, dulu senang lah ni susah. Pasal apa? Pasal kita tak ada duit. Jadi ingat, masa ada duit, jangan hutang bank. Beli benda semua dengan bentuk cash kalau boleh. Jangan ambil hutang banyak pasal ni. Hutang pun nak beli masa ada benda yang kita kena hutang. Ada benda-benda yang kita beli dia kena hutang. Tapi jangan ingat nak mewah, nak hutang, dengan hutang, ingat. Masa naik, dia akan jatuh. Itu dasar hidup. Macam kita kata roda tayar, roda. Hari ini di atas dia akan berpusing dan akan pergi ke bawah. Nak naik balik kita tak tahu macam mana lagi. Itu satu yang nak kena ingat. Orang pertama, orang muda-muda daripada ni ambil pengalaman sebenarnya. Pengalaman ni satu benda yang boleh membantu kita semua tadi. Tapi dalam keadaan sekarang ni Tuan Haji masih bertahan lah, bukan ni kan, cuma tak memuncak macam seluruh negaranya. Cuma satu, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita masih dah saya rasa berapa puluh tahun dah. Kalau kita tengok daripada tahun 30 tahun lebih dah, kita di dalam pasaran 30 tahun lebih. Kalau 30 tahun lebih, kita masih boleh hidup lagi, boleh survive lagi kata orang. Kita masih ada kilang, kita masih ada pejabat, masih ada masih boleh berjalan. Kita tak ada pejabat besar dengan orang lah. Kata orang kita ada cuma pejabat kecil saja. Itu kita ada 2 kilang yang mana beroperasi untuk proses ubat dan bahan-bahan kosmetik. Yang mendapatnya yang ada bertauliah. Yang ada tauliah daripada GMP, iaitu Good Manufacturing Practice daripada Kementerian Kesihatan.
kita ada lesen, 2 lesen daripada Kementerian Kesihatan untuk memproses ubat ni. Dan kalau tuan-tuan perempuan ni ada anak-anak kan yang berminat nak buat ubat kan, nak buat barang kosmetik kan, makanan pun kita ada, bolehlah jumpa kita boleh bantu untuk OEM buat produk-produk yang yang tuan-tuan perempuan nak kita boleh keluar macam-macam produk tahu orang. Boleh bantulah semua. Tapi pada pengetahuan saya lah, semasa Tuan Haji berniaga dulu, masa awal dulu dan masa masih tenaga kuat, Tuan Haji orang kata betul-betul struggle lah. Dan struggle tu maknanya Tuan Haji saya tengok sampai siang malam bertunggu-tunggu bekerja. Jadi maknanya itulah yang kepentingannya agaknya bagi seorang usahawan. Dan bukan sekat siang malam pun pergi lagi dan tak masa pun tak boleh macam tak rehat lah lebih kurang. Jadi maknanya itu mungkin salah satu faktor kejayaan agaknya. Saya rasa bagi saya peluang yang ada kat kita, dia masa tu ada peluang. Kadang satu orang tu dia main nak satu benda. Kemudian kalau kita tunggu, kita kata tak apa, esok lah saya ni kata lagi, peluang tu takkan main kat kita lagi dah. Dia akan jadi peluang orang lain pula. Mungkin orang tak nak bagi kita masa tu, tapi kita tak tangkap orang. Jadi menantu akan habis. Saya tak pernah tunggu sampai bagi saya kalau urusan perniagaan ni walaupun tengah malam dia ajak buat, tengah malam saya akan buat lagi. Jadi itu satu benda yang ada pada saya lah. Jangan tunggu kita senang pun kita nak buat. Peluang ada masa tu, tangkap orang. Kalau kita tak tangkap benda tu akan pergi pada orang lain. Kita tengok macam ni saja, saya contoh. Hari ni kita nak satu benda, kita pergi kat satu orang. Dia kata tak boleh lah esok lah mai. Dia ada rasa ni nak esok dia tahu orang lain ni. Dia takkan cari orang lain pula. Sebab dia nak masa tu. Esok mungkin dia dah ubah dah. Ubah fikiran. Ubah fikiran. Dia kata ini belilah benda ni. Mungkin tak mau buat lah benda ni. Itu. Jadi peluang ni ada masa tu ni. Sebab tu bagi saya tak ada buang masa untuk nak ni apa semua sekali. Masa bagi saya cukup berharga lah kata orang. Salah satu faktor yang saya dengar seorang yang usaha Melayu juga lah yang berjaya, dia pun berhenti kerja daripada pegawai kerajaan. Dan dia, salah satu daripada faktor yang menyebabkan kejayaannya bertahan sampai sekarang ni walaupun berpuluh tahun ialah servis. Yang pentingnya servis. Kata dia, orang bukan mencari barang sangat sebab barang di mana-mana pun ada. Tetapi yang lebih penting ialah servis. Kalau kata dia, kalau kita janji kita barang tu siap dalam 30 bulan, dia kata 28 bulan mesti siap lah. Mesti disiap dan boleh dihantar lah. Dia tak tangguh masa. Itu adalah satu faktor yang boleh menyebabkan dia bertahan sampai sekarang. Dan orang daripada kata dia bukan saja daripada orang dia punya market tu bukan dia yang berkaitan sampai Sabah Sarawak pun cari dia. Padahal di sana pun ada, di Perak pun masih cari dia. Jadi maknanya ini sebagai orang kata sampingan lah sebenarnya ni medan ni, itu medan Tuan Haji berbincang, tapi saya hanya berkongsi sajalah daripada pengalaman saya yang saya dengar. Kata dia, orang bukan mencari barang, selain itu orang mencari servis. Kalau perkhidmatan kita tu baik, maknanya orang akan cari kita bila-bila pun. Dia tak akan pergi berubah kepada pelanggan tu ada betul-betulan kepada kita sebab dia yakin dengan perkhidmatan kita. Saya setuju kata orang. Begitu juga bila kita hutang orang. Bila kita hutang orang, kita janji kata 30 bulan kita nak bayar. Saya tak tunggu 30 bulan. Kalau 25 hari bulan saya dah ada duit, saya pergi bayar dulu. Jadi kata orang, tapi bila esok satu masa pula kita hutang pula orang tu. Kita janji 30 bulan, tapi kita tak ada duit. Kita pergi jumpa dia sebelum 30 bulan. Kata kita tak boleh, kata orang. Tak boleh nak bayar hutang ni pasal ni. Orang akan percaya kita. Saya hidup, saya kata salah satu pada saya punya prinsip hidup saya tak tunggu esok. Kemudian kalau janji dengan orang, kita cuba tepat apa yang janji. Kecuali macam di luar kuasa kita, benda-benda ini kerja Allah Ta'ala kita tak tahu, kita katakan. Jadi kalau benda-benda yang kes biasa ni, kalau janji dengan orang, buat begitu. Kalau tak boleh, kita beritahu. Macam kita kata tadi, hutang tadi. Kalau kita tak ada duit, kita pergi bayar. Jangan lari. Selalunya orang bila kita hutang orang,
Bila dia nak sampai masa nak bayar, dia tutup telefon. Kita nak cari orang nak cari kita, tak jumpa, dah tutup telefon. Dia sebenarnya, kita jangan bagi orang telefon kita. Kita telefon orang tu. Dia kata, esok saya tak boleh bayar ni. Duit ni tak ada apa semua sekali. Kata orang, tak dapat lagi. Jadi orang tak ada masalah. Orang percaya kita sebab apa? Kepercayaan tu sebenarnya. Saya banyak pembekal tu. Sehingga 2-3 pembekal Cina lah yang saya kata, yang besar-besar ni di Penang ni. Ada 2 pembekal yang besar ni yang bantu saya dulu sebelum mula-mula saya buat, sebelum ada kilang lagi semua. Dia orang ni bantu saya. Sampai oleh kerana barang yang saya ambil kat dia tu terlalu banyak. Jadi orang kata sebulan beratus ribu kita ambil. Depa ajak kita share sekali dalam company depa. Sebab apa? Depa yakin dengan kita. Sebab bila ambil barang beratus ribu, cukup masa kita bayar. Dia tak ada masalah masuk. Ni selalunya orang kita, dia janji nak bayar, kata ada 10 ribu, mai tak ada bayar 5 ribu buat sengap mah. Jadi itu satu benda yang tak boleh. Kalau janji bayar boleh. Kalau tak boleh bayar, beritahu awal. Sebab apa? Orang pun dia pun nak ambil duit tu, dia nak bayar benda lain juga. Kita jangan ingat kita saja. Selalunya orang kita dia buat mudah, dia nak lari. Lepas tu dia nak lari tak jawab nah. Dia lari tak jawab. Kita buang itu rezeki tu bukan kita tolak rezeki lah. Saya itu bukan hidup saya. Jadi sekarang pun saya yang saya faham, Tuan Haji masih aktif lagi menjaga sangat ke Thailand dan sebagainya, dan ke Indonesia dan sebagainya. Cerita sikit-sikit. Okey, saya ada juga ambil barang-barang daripada Indonesia untuk jual di sini. Saya pun ada bekal barang daripada Thailand. Saya ada dua pembeli di sana. Kemudian salah satu seorang pembeli yang besar. Memang kalau kita tengok walaupun di Thailand ni barang banyak apa semua sekali, tapi ada benda yang diperlukan kita. Jadi saya taklah aktif sangat macam dulu kata orang. Kesian ke Thailand ni sebulan sekali adalah masuk, kadang sebulan 2 kali, kadang ada duduk layan dia orang, kadang-kadang nak hantar barang semua sekali. Jadi secara tak langsung bila hantar barang tu boleh lah kita jalan-jalan semua sekali di dapur umum. Jadi Tuan Haji Mat faham lah, dia rehat banyak lah kata orang. Jadi apa benda-benda yang saya kata kalau produk kita bagus, di mana pun orang kata orang ambil. Cuma saya agak terkilan sebab saya cuba nak masuk ke pasaran yang besar ni kalau boleh di Saudi Arabia. Dan masuk di Saudi ni belah Timur Tengah, kita kata itu bagus. Macam di Dubai tu semua sekali, tapi itu tak sampai. Mungkin apa ni jenis produk yang kita ni tak ni lagi tak sesuai dengan sana. Tapi kalau kita tengok ada juga di antara produk-produk kita yang boleh ni. Saya tengok macam gincu lipstick ni. Lipstick ni dia memang boleh ni sebab kita jual banyak. Sekarang ni lipstick kita jual banyak. Di Thailand pun kita jual banyak bulan-bulan, dan di sini pun banyak. Saya rasa macam gincu tu macam di di Saudi atau UAE apa semua kali ni orang nak jual, tapi oleh kerana kita tak usaha Tuan Haji Mat ke sana. Itu satu yang saya tengok ni. Pasal apa? Itu kelemahan pihak pemasaran kita. Jadi itu yang saya nampak sikit yang ni lah. Jadi maknanya kita memerlukan seorang pegawai pemasaran pegawai pemasaran yang betul-betul yang ni. Ada capability untuk memasarkan. Itu yang paling penting kan. Betul. Itu dalam perniagaan ni bagi saya punca dia duduk di yang pertama pengurusan, lepas tu pengurusan pemasaran kata orang. Dan kalau boleh nak pasar produk ni kena ada orang yang betul-betul boleh ni. Kalau kita ada produk yang baik sekalipun, tapi kalau tak ada orang nak jual, memang kita tak boleh jual. Kadang-kadang kita tengok air sejuk biasa pun orang boleh jual. Pasal apa? Pasal dia pandai bercakap kata orang. Itulah satu benda yang saya nasihat, kalau boleh carilah orang yang boleh ni. Dan kepada orang muda-muda yang duk belajar ni, kalau saya kata belajarlah banyak ilmu dan bahagian pemasaran ni. Ilmu bahagian pemasaran ni dia tak perlu modal besar sebenarnya, dia tak perlu modal besar. Dia orang kata perlu belajar, kita tengok skill macam mana anak ni bang sekali, dia boleh jadi ni. Dan esok kalau dia tak ada modal pun, dia tak meniaga, dia boleh bekerja dengan orang. Ataupun orang boleh ambil share dalam tu. Saya kata kalau ada orang yang boleh menjual, kata orang yang boleh menjual, memang dia boleh jual. Kita sanggup ambil dah, kita boleh beli, kita share, masuk share dengan company kita bagi share. Jadi daripada pengalaman tu saya tengok. Saya biasa belajar di Amerika sebenarnya. Bukan lama, 3 bulan dia pergi Amerika belajar pasal perniagaan ni.
Jadi daripada pensyarah yang bagi tahu kat kita, kita kalau boleh ni ambil orang yang bekerja dengan kita, bagi dia anggap perniagaan ni dia punya. Jadi dia bukan anggap kita dia kerja makan gaji saja. Saya mempunyai banyak kaki tangan yang memang tak lari, dia masuk daripada dulu sampai sekarang dia tak lari keluar. Sebab saya bagi macam-macam kemudahan. Jadi bila saya bagi macam kemudahan, dia berasa sayang, dia ingat kami ni macam dia punya. Tapi saya ada lah juga orang kata terkilan lah saya ada mungkin kelemahan saya tak bagi cukup kepada satu orang tu dia berhenti dia sebenarnya dia berhenti sebab ada masalah dia ada masalah keluarga. Then dia berhenti dia pindah. Bila pindah tu jadi dia kata orang Melayu kurang. Tu saya sebab orang ni orang yang betul-betul boleh buat kerja. Yang tu kata. Dan saya dipahamkan, saya pernah mendengar lah kita ni, bahawa orang di negara Jepun, mereka orang yang cerdik, budak yang cerdik pandai ni, yang mempunyai IQ tinggi, mereka tidak menghantar anak-anak mereka ke bidang profesional seperti engineering, doktor dan sebagainya. Mereka lebih tumpu kepada lebih mirip kepada menghantar anak-anak mereka ataupun waris-waris mereka tu belajar dalam bidang pemasaran, sebab dia merasakan bahawa pemasaran itu lebih penting daripada yang lain. Sebab benda-benda profesional ni boleh dibeli di mana-mana pun. Misalnya kita di sini engineer tak cukup, kan? Kita boleh bawa daripada Bangladesh, daripada India dan sebagainya. Tapi orang yang membuat pemasaran ni yang paling penting, sebab pemasaran ni menyebabkan perniagaan yang maju. Sebab dari segi efektif, kebolehan memasar ni yang penting. Apa pendapat tadi? Saya setuju. Bagi saya dalam perniagaan ni, kalau kita boleh jual barang, kita tak perlu buat barang. Jadi kadang-kadang okey, kata contoh, saya nak jual satu produk. Produk ni saya tak tahu nak buat. Tapi saya nak jual barang ni sebab saya boleh jual barang ni. Tak ada masalah. Dia barang tu ada sertifikat yang keluar. Jadi kita boleh jumpa dengan dia. Tapi dia OEM minta dia buat barang ni. Then kalau kita tak ada modal, kalau betul kita boleh jual, bagi syarikat tu keluar. Ni kita ambil, kita jual. Dia tak ada masalah. Pasal apa? Syarikat ni mana-mana syarikat pun, syarikat ni yang keluar produk ni, dia boleh keluar produk tapi dia tak boleh jual. Banyak syarikat macam tu. Jadi kalau kita boleh jual, tuan-tuan, anak-anak tak perlu tak perlu buat barang. Pergi belajar pasal nak jual. Jadi kalau kita boleh nak jual, dia tak ada masalah. Tengoklah semua yang kita tengok, yang sekarang ni kita tengok online ni, yang mana banyak saya tengok budak-budak orang muda-muda lah kebanyakan terjemahan. Dia memang pandai boleh menjual. Bukan itu. Saya tengok kadang biasa dengar ni dalam satu hari berjuta dia boleh jual. Jadi kita tak heran. Sebab apa? Itu kebolehan ni istimewa. Kerana kelebihan dia untuk di bahagian-bahagian pemasaran ni. Maknanya dari segi marketing dia lebih penting lah. Penting lah, dan dia salah satu orang yang pandai, yang boleh buat market ni, lebih dalam perniagaan ni ada lebih utama daripada orang yang boleh buat produk atau profesional dan sebagainya. Orang profesional pun tu dah, dia boleh dengan gaji dia berapa banyak saja. Tapi kalau orang pergi pemasaran ni, dia tak ada apa, dia tak ada modal, dia cuma cakap saja dengan idea-idea dia, kata orang. Dia bercakap dengan idea dia, benda tu dia boleh jual begini. Berjuta-juta dia boleh ni semua sekali. Tapi kalau orang profesional, dia tak boleh. Dia boleh buat satu benda tu, takkan tu dia gaji dia RM50,000. RM50,000 dah cukup banyak lah. Tapi orang yang buat bagian pemasaran ni, dia boleh jual berjuta sebulan. Pendapatan dia berjuta sebulan. Itu satu benda yang saya kata bahagian pemasaran ni dia cukup penting lah semua sekali ni. Itu yang sebenarnya kalau untuk orang muda-muda ni, saya kata banyak akan belajar lah di bidang marketing. Pasal apa? Nak market produk ni dia bukan mudah. Tapi kalau kita boleh market, kalau siapa-siapa yang kita dengar, yang duk tengok kita punya cerita kita pada pagi ni, Shopee dan sebagainya. Kita tengok tu. Kita tengok TikTok, kita tengok Shopee,
kita tengok Lazada apa semua sekali. Apa dia buat ni? Dia persediakan bahagian ni saja. Dia cari barang kan jual Dia ya. cari barang jual lah. Kerana dia Pandai. pandai jual. Wah, dia kata apa? Barang memang kita bagi masuk lagi depa dengan apa yang tu buat dia jual. Dia ambil komisen daripada situ. Oh, banyak dia dapat. Satu dunia dia boleh buat. Satu dunia. Kalau kita tengok TikTok punya, kita tahu berapa banyak. Dulu kita tengok Instagram, kita tengok apa Facebook, kita tengok apa semua sekali. Sekarang ni benda-benda Twitter dah jatuh. Dia bullykan yang nama TikTok yang nombor satu kalau kita tengok. Jadi Lazada apa semua sekali. Benda-benda yang cukup ni. Itu semua orang-orang tu yang kaya. Kita tengok apa? Jack Chia. China punya tu kan. Yang buat ni apa semua sekali. Kita tengok, saya lupa dia buat apa, Jack Chia ni. Saya dah tengok kan. Sebab itu satu benda yang saya kata ni. Idea dia memang cukup ni. Jadi untuk orang muda saya kata benda ni penting lah. Pasaran ni cukup penting. Macam juga kita yang tua-tua, tuan-tuan, perempuan menipu ni, kena belajar ni lah saya kata. Selain itu agaknya kita perlu pelapis orang ni kan. Ya. Satu lagi pelapis ni kalau kita berniaga, kita menjaga kecil-kecil lah. Kita carikan kecil-kecil. Jadi saya nak pesan satu, saya kata pelapis ni kena ada. Tapi kadang-kadang pelapis ni pun anak-anak mungkin dia tak minat. Anak tu kita dah hantar belajar, dia masuk bahagian engineering, dia masuk bahagian perubatan, jadi doktor, jadi farmasi, semua sekali. Dan dia tengok perniagaan yang kita buat ni, walaupun nampak naik tapi dia tak minat. Cuma saya alhamdulillah lah, anak-anak semua terlibat dalam saya, dapat 5 orang dia terlibat dalam ni saya. Jadi tapi saya tengok kebanyakan, kalau boleh lah saya rasa pelapis ni kena ada tapi tak semestinya. Okey, dia penting sekali pengurusan tu sebenarnya. Pengurusan tu dia ada pelapis pengurusan. Pengurusan tu, pelapis tu bukan mestinya daripada kita. Kalau boleh pengurusan tu dia orang-orang yang ada kepentingan sama. Jadi kalau kata orang apa, kita hire, kita bayar kepada orang-orang yang bekerja dengan kita tu, dia anggap syarikat tu syarikat dia punya. Itu kita boleh bertahan kata orang. Jadi orang tu tak lari ke mana-mana. Jadi daripada pengalaman yang saya tengok tu, saya kata boleh buat kalau ada syarikat kita tengah ni. Okey, orang yang duk tengah operate benda tu, yang ambil semua sekali, bagi share sama kat dia. Kalau tak bagi share tu, kita bagi profit sharing, keuntungan share keuntungan. Kalau keuntungan 1 tahun tu kita untung 1 juta, ambil berapa puluh persen, kata 30% bagi dekat pekerja-pekerja kat orang-orang yang dia mau sedih, ambil buat begitu. Jadi kalau kita boleh buat begitu, saya tengok ni macam saya kata dulu, kita boleh, bila kita jual banyak, kita bagi hadiah kereta kat orang. Bila hadiah kereta, dia dapat kereta free. Dapat satu kereta free aja mat. Tentulah dia rasa apa, dia memang orang harga dia kata, dia akan bekerja lagi kuat. Ni kita tengok tokek yang untung banyak, aku bekerja sampai mati pun tak boleh ni apa. Jadi orang akan lari. Saya tengok banyak dah ada pekerja saya, kaki tangan saya bersyukur lah. Dan saya terima kasih kepada pekerja-pekerja kaki tangan semua sekali, pegawai kita. Dia orang stay dengan saya dah berapa puluh tahun dah, kata 30 tahun masih bekerja dengan saya. Ada yang 40 tahun masih bekerja dengan saya. Jadi daripada tahu dah apa yang saya fikir, apa yang saya bagi kat mereka. Walaupun kita offer gaji tak banyak, tapi kita bagi kemudahan dan kita tak tekan pekerja-pekerja ni semua sekali. Jadi dengan situ saya tengok orang ni akan yang kita, dan mereka tak akan selewing benda-benda apa, orang kata salah guna duit kita apa semua sekali. Tak ada. Saya tak pernah tangkap pekerja kata atau kaki tangan saya yang mengambil duit daripada syarikat semua, tak ada. Itu satu yang ni lah. Jadi ni amat. Ya. Lagi satu kita kata ingat benar ni semua sekali Allah Ta'ala yang tu kan. Kita sebagai orang Islam ni kita ingat tu Allah Ta'ala dah letak dah. Tapi kalau kita ingat sebahagian daripada pendapatan kita tu bukan untuk orang, jadi kita kena bagi untuk orang. Jangan ingat semua tu untuk kita, jadi kita nak kaya orang. Bukan dia. Orang tu dia tak kaya lama. Jadi kalau kita nak ni lama kata orang, bagi kepada orang. Yang pertama kita tengok orang susah, banyak orang susah yang ni sekali. Jadi kita telah pun berbincang dalam ataupun Tuan Haji Aisyah telah pun
menguraikan berbagai pengalaman beliau, jatuh bangun beliau, dan pesanan-pesanan yang boleh kita ambil iktibar daripada apa yang beliau sampaikan. Dan penonton-penonton di luar sana, insyaAllah, terutamanya yang muda-muda yang ingin berniaga, sebab kita kena sekarang ni, terutamanya orang Melayu, kita kena ubah paradigma hidup. Dulu kalau orang Melayu keluar dari kerja daripada pengajian, tempat institusi pengajian tinggi ataupun sekolah biasa, dia lebih mengutamakan untuk mencari pekerjaan di jabatan kerajaan, kena dapat pencen ataupun pakai dengan hebat dan sebagainya. Tapi sekarang ni saya rasa orang-orang muda, terutamanya pelajar lah, ataupun tak kira peringkat mana, sama ada peringkat pengajian tinggi ataupun sekolah-sekolah menengah, kena berubah pada paradigma hidup, pemikiran pun kena berubah. Sebab kita tak boleh lagi bergantung kepada kerja makan gaji, terutamanya nak harap kerja-kerja sudah tak ada. Ini paradigma hidup ni, terutamanya orang muda, dia kena ada berfikiran ni nak hidup, orang kata nak berusaha untuk memajukan diri ni, dan boleh, dan alhamdulillah dari sepertikan banyak yang ada perubahan, dan dari segi orang muda untuk berubah dengan cara, sebab pergantungan pekerjaan atau kemakan gaji tidak boleh membawa kita ke mana-mana hanya untuk cukup hidup saja. Dan saya, apa pesanan terakhir Tuan Jeganya? Saya ingat mungkin setakat tu yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya ucap terima kasih banyak kepada Dr. Jiman kerana menjemput saya untuk nak share pengalaman. Sebenarnya ini pengalaman ni kita tak boleh dapat, walaupun kita ada duit kita tak boleh dapat. Tak boleh beli pengalaman, tak boleh beli. Kemudian pengalaman ni dapat daripada apa yang telah saya lalui sendiri, lalui sendiri kata orang, selama saya rasa lebih kurang 50 tahun. Kalau berniaga ni dah 30 tahun lebih kata orang. Bukan 30, maaf, 50 tahun dalam berniaga ni, perniagaan ni. Jadi kata orang banyaklah saya dah lalu semua sekali. Dan saya juga pun orang kata biasa juga jadi penasihat dekat USM sana. Ya, orang ambil pengalaman-pengalaman ni, penasihat tengah banyak tahun juga saya jadi penasihat community di USM. Kemudian dekat UUM pun ada dia orang panggil untuk bagi ceramah-ceramah yang ni. Saya rasa benar-benar yang tu dia ambil pengalaman yang ada semua sekali. Kemudian mana-mana pihak yang rasa nak jumpa atau nak dia pengalaman sikit-sikit, semasa boleh lah, selagi ada tenaga, ada hayat ni semua sekali. InsyaAllah saya sanggup tolong. Dan apa benda yang boleh saya tolong, saya nak tolong. Sebab itulah saya rasa yang akan boleh bantu untuk masa depan, untuk esok, untuk masa esok kata orang. Untuk akhirat. Dia bukan ada apa di dunia ni. Bagi orang tua macam saya ni, saya ingat tak ada ni para sebab untuk nak makan pun, kalau dia makan banyak mana pun, dah tak boleh makan pun. Nak berjalan jauh pun, plan nak jalan nak pergi jauh pun memang dah tak boleh, cuma dekat-dekat saja. Biasa bulan lepas tu cadang nak pergi Sarawak, beli tiket semua sekali dah. Pun tu tak boleh pergi. Dia main sakit belakang kata orang. Dah tak boleh pergi, hilang berapa ribu semua sekali. Jadi banyaklah itu kata orang. Dan boleh nak bantu untuk akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang boleh saya bantu, saya sanggup kata. InsyaAllah boleh. Terima kasih banyak Dr. Jimat. Terima kasih banyak Tuan Najib Syuib. Beliau ialah rakan saya lama, dan saya pun bersahabat baik dengan beliau ni daripada sekolah, lepas tamat sekolah sehingga sekarang kami masih lagi berterusan berkawan lebih daripada 60 tahun lah agaknya. Saya pun sebaya dengan dia, umur saya pun lahir pun lebih kurang sama lah dengan beliau. Jadi alhamdulillah, Tuhan memanjangkan persahabatan kami, dan panjang kami masih lagi umur panjang dan dalam keadaan sihat, alhamdulillah. Dan terima kasih kepada sidang pendengar sekalian, dan insyaAllah pengalaman yang telah dan apa yang dinasihatkan oleh Tuan Syekh itu akan menjadi pengajaran kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.